Hai guys, dan selamat kembali dalam rancangan podcast kita pada hari ini, Lepak Jam. Elegasi. Bersama saya, Fahmi Ramida Ahmad Munif, host anda pada hari ini. Jadi untuk topik pada hari ini kita akan bicarakan tentang PCOS yang berkaitan rapat dengan kesihatan wanita. Jadi bersama saya hari ini saya bawakan tetamu istimewa Fatin Graduation. Jadi perkenalkan diri dengan Belanda. So hi, saya Fatima Husna. Hi, I'm Busham. Okay. So sebelum saya mulakan yang lebih mendalam, baru-baru ni saya ada dapat panggilan daripada kawan lama saya. Kami actually dah lama lah, memang dah lama tak contact. Yang baru-baru ni saya ajak jumpa. Dia kata dia tengah cuti lah sebab baru-baru ni dia ada pergi diagnosis. And then doktor beritahu dia ada sakit PCOS. So it's actually quite interesting lah sebab saya memang tak pernah dengar pasal PCOS ni. So my very first time dengar daripada dia, saya quite surprise lah tentang PCOS ni. Jadi untuk Fatin kita nak tanya, PCOS ni sebenarnya penyakit apa? Kalau Fatin mungkin ada sedikit info lah untuk dikongsikan bersama. Okay, so basically like I pun baru tahu pasal PCOS yang actually they existed, right? Alright, so PCOS ni it actually stands for ovary polycystic actually. Kalau based on research pun tak banyak sangat penelitian about this. So ovary polycystic ni dia boleh terjadi is because of few factor, and one of them is that orang kata dia terhasil daripada sista-sista kecil tau, yang banyak dalam ovary, and then because of sebab saya pun orang kata baru ambil tahu pasal benda ni, and then dia pun disebabkan orang kata hormon dan juga orang kata metabolisme yang tak seimbang lah dalam badan. So basically benda ni kita hanya boleh detect kalau kita buat ultrasound sahaja. And of course kalau kita cakap pasal ovary akan terjadi pada wanita lah, and dia akan dalam around age, kalau based on WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, lebih kurang dalam 5 to 10% potensi untuk perempuan yang berumur 15 hingga ke 49 terdapat ovary untuk dapat PCOS ini. Jadi moving to the next point lah, tentang faktor PCOS ni. Jadi usually kita tahu kalau sakit ni memang orang yang tak bersenam dan sebagainya lah. Tapi interesting fact pasal kawan saya ni, dia athlete tau. Jadi saya quite surprise lah bila dia beritahu dia ada penyakit PCOS ni. So untuk Pushan, kalau boleh tak Pushan sharekan lagi tentang faktor-faktor lain yang mungkin boleh menyumbang pada PCOS ni? Okay, actually pada masa ini yang punca sebenar untuk PCOS ni yang tidak dikepasti. Tetapi kita boleh dipercayai berkaitan dengan beberapa faktor lah. Yang first one is the rintangan insulin, kedua adalah faktor genetik, ketiga adalah tentang ketidakseimbang dengan itu hormon. So yang first one rintangan insulin ini yang merujukkan kepada yang apabila yang tisu badan ni menunjukkan rintangan terhadap insulin. Okay, yang kedua ketidakseimbang dengan hormon ni. Yang peningkatan hormon dia boleh menyebabkan PCOS ni lah. Yang ketiga adalah faktor genetik. So contohlah macam saudara terdekat anda, contoh ibu ke kakak ke atau ibu saudara you terdapat penyakit PCOS ni, yang kemungkinan anda you menghadapi PCOS ni adalah bertambah. Jadi basically genetik lah. Ya. Ada family members ada PCOS. Okay, seterusnya saya berminat nak tahu kalau dari segi simptom dan kesan untuk pesakit PCOS ni. Adakah teruk ke, macam mana ke, mungkin like pendek lifestyle ke, ataupun dia sebenarnya dia boleh dikata tak berapa teruk ke? Okay, so PCOS ni actually kalau kita tahu lah benda dah berkait dengan ovary kan, of course benda simptom dia akan effect pada kita punya height lah, tak teratur. And then also boleh jadi disebabkan antara simptom dia ialah abnormal, which is like antaranya ada bulu berlebihan, and then dia ada acne yang mungkin kita tengok pun kondisi dia dah tak dalam keadaan yang normal. So benda yang orang kata yang dah kian teruk lah, sebab kalau tak ada orang kata pencegahan awal kan. And of course benda ni mungkin orang tengok benda ni as benda normal, but dia boleh effect berpanjangan.
which is kalau diri mungkin self-confidence turun, and then lepas tu murung, stress thinking about that, and also like kalau macam kesama panjangan dia akan effect pada kita punya kesihatan lah, macam kencing manis, and then tekanan darah tinggi. So yeah, that's all what I know. Kalau dari segi kesan tu maksudnya mungkinnya self confidence lah. Sorry. Jadi seterusnya untuk kaedah rawatan lah. Saya masih kurang jelas tentang kaedah yang kita guna sebab PCOS ni pun saya to be honest saya masih still tak berapa tahu ya. Jadi kaedah rawatan yang sesuai untuk penyakit PCOS ni macam mana Lucia? Okay, paling pentingnya adalah gaya hidup sihat. So kita memang penting untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat. First, contohnya gerak bersenam. Gerak bersenam, buat exercise lah. Kedua adalah mengamalkan diet tentang sayur-sayuran dengan buah-buahan. So makan penuh dengan ayam, daging ke, ikan ke tanpa lemak. Yang paling penting ialah menurunkan berat badan. Berat badan. Sebab biasanya terdapat penyakit PCOS ni ialah orang obesity. So kalau you menurunkan berat badan ni, you boleh dapat menguruskan abnormal insulin, kita hayat kita teratur dengan simptom-simptom PCOS yang lain. Kalau untuk perawatan ni, pada masa ni bidang perubatan ni dah paling moden lah. Iaitu contohnya coumadin citrate, letrozole dengan metformin. Yang tiga perubatan ni yang untuk induce dengan stimulate the ovulation dengan improve the insulin sensitivity. So dia boleh mengurus yang kita punya tekanan haid. Saya rasa itu sajalah setakat ni kan kita dah sembang berlanjut mengenai PCOS ni. Jadi kepada para pendengar di luar sana, kalau anda nak maklumat yang berlanjut dan sebagainya, anda boleh meneruskan bacaan di laman website portal My Health di bawah kelolaan Kementerian Kesihatan Malaysia. So dekat situ anda boleh tengoklah doktor-doktor kita menerangkan lebih lanjut mengenai PCOS ni. Selain itu anda juga boleh membeli majalah kami Ayunita. Kami ada sediakan ruangan khas yang dengan cerita-cerita editor kami berkenaan PCOS dan kaitan dia dengan kesihatan wanita. Sorry. Saya rasa itu sajalah. Ya juga kepada para wanita di luar sana, jangan lupa untuk dapatkan early diagnosis sekiranya anda mengalami simptom-simptom yang telah kita bincangkan sebentar tadi lah. Jadi saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa saksikan kami lagi dalam episod akan datang.